Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Okey, insya-Allah kita akan mulakan mudzakarah kita dalam bidang ulum hadis berdasarkan matan Nukhbatul Fikr. So macam semalam Haziq dah terangkan apa itu matan, apa itu syarah. So tak pula nak terangkan apa itu matan, itu syarah je. So kita nak cari jelas dulu. So hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada pengenalan dulu. So macam ni naskah yang aku ada, nampak Nuzhatun Nazar, tu syarah Imam Ibn Hajar sendiri kepada Nukhbatul Fikr. So kita kenal dulu dengan kitab ni. Nukhbah kalau ikutkan maksud nukhbah ialah pilihan. Contohnya bila kita katakan intikhab ialah ikhtiyar. Macam intakhab syai', intakhabtu syai' iaitu ikhtartu syai', aku memilih sesuatu. So kita faham pada nama kitab ni Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar, iaitu al-afkar al-muntakhabah. Itu macam mana? Al-afkar, poin-poin lah kita boleh kata. Isi-isi penting yang telah dipilih, yang mana isi-isi penting ni adalah berkaitan dengan mustalah ahli al-athar atau mustalah ahli al-hadis. Ulama-ulama hadis bila menggunakan istilah, apa yang dimaksudkan dengan istilah tu. Okey. Dan matan Nukhbatul Fikr ni ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani, atau biasanya kita panggil sebagai Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani merupakan seorang Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Antara Umara'il Mukminin dalam bidang hadis adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani adalah satu nama yang besar lah dalam bidang hadis. Dan kalau ikutkan kitab dia sangat banyak dalam hadis, nanti kita datang tengok satu-satu. Dan sebagai contohnya, bila Imam Suyuti menulis Tadribur Rawi, iaitu syarah kepada Taqribun Nawawi dalam bidang hadis, As-Suyuti bila kata Syekhul Islam, maka dia maksudkan Ibn Hajar Al-Asqalani. Nak katanya menjadi satu iktimat, menjadi satu pegangan, jadi satu rujukan dalam bidang hadis ni adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Sampaikan dalam kitab hadis, kitab ulum hadis, apabila Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, dia mengisyaratkan kepada Ibn Hajar dengan penampilan Syekhul Islam. Ini Syekhul Islam dalam bidang hadis lah. Kalau Syekhul Islam dalam fiqh Syafi'i, kita panggil Imam Zakaria Al-Ansari adalah Syekhul Islam dalam fiqh Syafi'i. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Itu secara umum lah kalau kebiasaannya. Dalam bidang hadis, dia kata Syekhul Islam dalam bidang hadis ialah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okay. So untuk Nukhbatul Fikr ni ada banyak syarah. Atau syarah yang paling terkenal adalah Nuzhatun Nazar, iaitu syarah Ibn Hajar sendiri. Okey. Semalam aku dengar apa antara syarah orang lain dengan syarah penulis ni, mana yang lebih baik? So Syekh Saleh Al-Utsaimin dia jawab, kita jamakkan atau dulunya kita gabungkan, kita dengar syarah Imam Ibn Hajar sendiri ataupun syarah penulis untuk matan dia sendiri dan syarah orang lain. Kenapa? Untuk syarah penulis ni, sebab dia lebih faham apa yang dia nak maksudkan dengan benda tu. Adapun syarah orang lain, kerana apa? Sebab istilah yang digunakan tu dah terlalu kebiasaan untuk penulis. So kadang-kadang benda tu kita tak faham. Penulis faham, dia rasa benda ni aku tak perlukan terang lagi. Sedangkan orang yang datang ke bayan, dia rasa apa yang dimaksudkan dengan benda ni, dia orang tak faham. So dia memerlukan pada syarah orang lain. Kerana penulis ni tak mensyarahkan perkataan tersebut. Kerana bagi penulis, benda tu semua orang dah faham. Okay. So kita nak masuk bidang ilmu hadis.
ilmu hadis ni terpecah kepada dua. Ilmu dirayah, ilmu ruwayah. Yang kita nak bincang sekarang adalah ilmu dirayah. Kenapa aku pilih Nukhbatul Fikr? Kerana aku lihat padanya lebih mudah untuk difahami. Sebab apa? Dia ditulis dalam bentuk nasar. Maksudnya ditulis dalam bentuk perenggan. Kalau manzumah Baiquniyah, ditulis dalam bentuk manzumah. Dia mungkin untuk orang Arab mudah, tapi untuk macam aku sendiri, aku agak susah untuk memahami syair. Aku agak susah untuk memahami nazam. So, Baiquniyah aku agak susah untuk memahami Baiquniyah. So, aku memilih Nukhbatul Fikr. Okay. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nukhbatul Fikr ni adalah dalam bidang menerangkan ulum hadis secara ijmali. Beliau ada kitab-kitab lain, contohnya yang paling besar ialah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Walaupun dia secara khusus adalah syarah kepada Sahih Bukhari, Syekh Muhammad Bajabir mengatakan bahawa Fathul Bari adalah syarah kepada semua sunan sekali. Maksudnya dia khusus kepada Sahih Bukhari, tetapi dia menjadi satu syarah kepada sunnah. Selain itu, dalam bidang ilmu rijal, iaitu untuk mengenali perawi hadis, untuk mengenali adakah perawi hadis itu thiqah atau tak thiqah, beliau ada menulis Tahdzibut Tahdzib, iaitu kitab yang mentahdzibkan. Tahdzib ni kita cakapkan untuk mensucikan lah. Dia menjadi, boleh kata macam syarah ataupun mempercantikkan lagi Tahdzibul Kamal oleh Imam Al-Mizzi. Yang mana Tahdzibul Kamal ialah tahdzib kepada kitab, tak silap Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, tak silap. Tak ingat siapa menulisnya. Dan Imam Ibn Hajar juga ada menulis satu taqrib. Taqrib ni macam ikhtisar kepada Tahdzibut Tahdzib dia, yang dia makan lagi Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib ni dia boleh cakap, kalau nak cari nama perawi, nak tahu status perawi tu secara mudah, tengok pada Taqribut Tahdzib dia. Sebab dia semata-mata tu saduq atau thiqah tu al-imam. Sangat-sangat mudah. Okey. Antara anak murid yang paling terkenal, anak murid Imam Ibn Hajar yang paling terkenal ialah Imam As-Sakhawi lah. Ini nama imam ni, kalau kita mutakhasis dalam bidang ilmu hadis, nama imam ni sangat-sangat biasa untuk didengari. Okey, kemudian sebelum kita masuk ke dalam Nukhbatul Fikr, kita mungkin kita terangkan dulu apakah itu ilmu hadis dirayah. Ilmu dirayatul hadis. Ini nampak kan, ini adalah Alfiyah As-Suyuti. Cuma nak tunjukkan hadul hadis aqsamuhu tu je. Ilmu hadis ialah al-ilmu bil qawadin wal usul tu'rafu bihi ahwal al-matan wal sanad min haythul qabul wal rad. Ilmu hadis ni adalah ilmu hadis dirayah ialah satu susunan ilmu yang mengandung kaedah-kaedah dan usul-usul yang mana dapat diketahui dengan ilmu ini keadaan sanad dan keadaan matan daripada segi ditolak atau diterima. Maksudnya nak tahu hadis tu boleh diterima ataupun ditolak. So kenapa pentingnya ilmu hadis ni kan? Faedah dia yang paling tinggi, faedah dia yang paling, maksudnya ghayatul faedah dia paling hujung sekali ialah kita nak membezakan hadis yang makbul dengan hadis yang mardud, hadis yang boleh diterima dengan hadis yang ditolak. Tapi benda tu mustahil lah untuk orang mubtadi macam kita, mustahil lah. So untuk kita, apa faedah dia untuk kita belajar benda ni? Untuk apa kita baca ulum hadis? So sebabkan dalam ni percaya semua ni adalah penuntut ilmu. So faedah dia untuk kita faham istilah yang digunakan ulama hadis. Contohnya ulama hadis kata hadis ini munkar. Apa yang dimaksudkan dengan munkar? Hadis ini maudhu'. Apa yang dimaksudkan dengan maudhu'? Hadis ini sahih li ghairi. Apa yang dimaksudkan dengan sahih li ghairi? Ataupun fulan muttaham bil kadzib, fulan kadzab, apa beza dia? So ini adalah faedah yang kita boleh dapat. Kita boleh faham mustalah yang digunakan oleh ahli al-athar ataupun ahli hadis.
ataupun ulama-ulama hadis apabila mereka menggunakan. Dan benda ni penting lah kalau kita nak belajar usul fiqh, kita nak belajar fiqh bila mana ulama ta'lil kan. Kenapa pendapat ini tolak? Sebab-sebab macam ni, dia gunakan hadis dan diletakkan kenapa hadis ini dia tolak sebagainya. Benda ni penting lah. Mungkin dalam matan fiqh kita tak nampak, tapi bila kita tengok syarah ataupun hasyiah, kita akan nampak benda ni. Nama pentingnya. Sebab apa? Suatu kalimah ni, kalau mereka yang belajar usul fiqh, suatu kalimah tu dia ada 3 hakikat. Sama ada hakikat lurawi, maksudnya apa maksud kalimah tu pada lurah, okey, ataupun pada istilah, iaitu apa maksud kalimah itu pada ulama istilah tu. Maksudnya contoh kita kata perkataan munkar, apa yang dimaksudkan lurawi? Munkar suatu benda yang diingkari lah. Maksudnya kalau dalam lurah mata-mata. Kalau dalam istilah ilmu hadis, munkar boleh jadi maksudnya mukhalafatu thiqah, mukhalafat dhaif lil thiqah, macam tu lah. Dan ataupun maksud mengikut uruf adat. Maksudnya dalam satu kelompok tu, apa yang mereka maksudkan dengan perkataan munkar. Tak silap ini adalah pembahagian. Nanti kena cek balik, risau silap. Lama tak tengok benda ni. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sanad dan matan? Okey. Tengok dalam ni. Wassanadu al-ikhbaru an tariqi matnin kal isnadi lada fariqin. Sanad itu adalah ikhbar, hikayah, maksudnya penceritaan tentang jalan silsilah rawi yang meriwayatkan hadis. Kita tengok contoh ni, nak tunjuk apakah yang mana satu matan, yang mana satu adalah sanad. Ya, ni laman web yang banyak mengumpulkan hadis-hadis. Ada terjemahan English. Ni Sahih Bukhari, Kitab Badil Wahyi. Okey. Yang mana satu sanad? Sanad yang ni, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair, sampailah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah sanad daripada Humaidi bercerita kepada kami Sufyan. Nama-nama perawi ini semua kita bangkitkan sebagai isnad atau sanad. Yang mana satu matan? Matan adalah apa yang selepas sanad, iaitu teks hadis tu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah matan hadis. So, ini pentinglah sebab kita nak tahu bila, sebab takkan nak terangkan setiap kali kan. Maksudnya ini adalah matan, dan yang sebelum ni nama-nama perawi ini semua adalah sanad. Okey, faham? Okey. Rasa tu cukuplah untuk pengenalan ilmu hadis. Okey, kita masuk ke dalam awal dia dulu lah. Semua boleh tengok ni. Nukhbatul Fikr. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Nukhbatul Fikr. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan yang berkekalan, maha mengetahui dan maha berkuasa. Aliman qadiran adalah khabar lam yazal, mazala lam yazal. Maksudnya makna istimrar, berterusan. Haziq dah terangkan semalam apa maksud alhamdu. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhiran. Allah berselawat ke atas Sayyidina Muhammad, yang mana Allah telah mengutuskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Maksudnya bukan kepada bangsa Arab semata-mata, bukan kepada bangsa Ajam semata-mata, bukan kepada bangsa Melayu atau selainnya, kepada semua umat manusia di dunia. Basyiran, sebagai mubasyir, iaitu sebagai pemberi berita gembira. Maksudnya contoh seperti berita syurga bagi orang yang melakukan amal soleh, berita syafaat, itu berita-berita yang gembira. Basyir. Wa nadhiran, itu munziran, iaitu pemberi ancaman, memberi berita buruk bagi orang-orang yang ingkar. Wa ala ali Muhammad, iaitu sallallahu ala ali Muhammad. Allah berselawat juga ke atas keluarga Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, begitu juga ke atas sahabat-sahabatnya, wa sallama tasliman katsiran, wa sallallahu alaihim tasliman katsiran.
Tasliman adalah maf'ul mutlaq, kathiran adalah sifat bagi tasliman. Amma ba'du. Fa inna at-tasanifa fi istilah ahli al-hadith. Sesungguhnya penulisan-penulisan dalam istilah ilmu hadis, istilah ahli al-hadith, dalam penamaan ilmu ini ada yang menamakan sebagai ilmu dirayat al-hadith, ada yang menamakan sebagai ulumul hadith, ada yang menamakan sebagai mustalahul hadith. Semua tu maksudkan adalah ilmu ni, ilmu ulumul hadith. Sesungguhnya penulisan-penulisan mengenai istilah ahli hadis, iaitu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis, qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat, telah banyak. Maksudnya penulisan ini dah banyak sangat. Sebelum zaman Ibn Hajar wafat 852. Beliau lahir 773. Maksudnya sebelum beliau lahir ni dah banyak sangat. Nanti kita sebutkan sebahagiannya. Wa busitat, dah ditulis sebagai dengan panjang lebar. Wa ikhtusirat, dan ada juga yang ditulis secara pendek. Waktu sirat. Okey. Ni saya guna apa yang diajarkan oleh Ustaz Jamiah, antara kitab-kitab ulum hadis. Ni antara kitab-kitab yang paling awal. Awal mudawanat fi istilah ilmu hadis. Yang pertama sekali, yang betul-betul okey, kita kena tahu apa yang nak dimaksudkan dengan mudawanat fi istilah ilmu hadis. Adakah maksudnya penulisan semata-mata ataupun penulisan yang khusus? Okey. Yang dimaksud yang saya akan bagi lepas ni adalah penulisan yang khusus. Jikalau penulisan yang secara umum, maksudnya semata-mata penulisan, benda ni dah ada sebelum tu, sebelum Qadi Mahum Ruzi lagi. Seperti contohnya Imam Muslim ketika menulis Sahih Muslim, beliau ada meletakkan kitab Al-Muqaddimah. Muqaddimah Sahih Muslim ni dia merangkumi banyak, kita boleh kata banyak usul ulum hadis lah, seperti sanad dan sebagainya. Begitu juga Imam Tirmizi. Kita boleh tengok daripada penulisan Imam Tirmizi ketika mana beliau meriwayatkan hadis, selepas tu akan ada qala Abu Isa, hadis hasan sahih. Begitu. Kat sini menunjukkan bahawa Imam Tirmizi dah tahu dah apa maksud hasan, apa maksud sahih. Maksudnya beliau dah menggunakan sebelum penulisan kitab yang khusus lagi dalam bidang ilmu hadis. Nak katanya awal dulu mereka tak menggunakan pada penulisan. Sebab apa? Mereka dah faham bila menggunakan kalimah-kalimah dalam ilmu hadis ni, mereka dah faham. So mereka tak menggunakan pada satu kitab yang khusus dalam ilmu hadis. Begitu juga dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i. Okey, ada pun penulisan yang khusus dalam ilmu hadis. Benda ini dimulakan oleh Al-Qadi Ar-Rama Hurmuzi, wafat tahun 360 Hijriah, dalam kitab dia Al-Muhaddith Al-Fasil Bain Ar-Rawi Wal-Wa'i. Kemudian ada Al-Hakim Naisaburi dalam kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Kifayah dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, Al-Qadi Iyad. Mereka yang belajar kat Morocco biasa dengar nama Al-Qadi Iyad, merupakan seorang ulama yang besar di Marwibah, di kawasan-kawasan barat. Qadi Iyad Al-Yahsabi dalam kitab Al-Ilma' fi Dhabt Ar-Riwayah wa Taqyid As-Sama'. Antara kitab Al-Qadi Iyad yang lain ialah syarah kepada Sahih Muslim. Kemudian datang, ni yang nama yang boleh kata amat paling besar lah dan ilmu hadis ialah Ibn Salah, Abu Amrin Uthman bin Abdul Rahman Ibn Salah, wafat tahun 643. Nampak berbeza antara Ibn Hajar dan Ibn Salah lebih kurang 200 tahun macam tu. Dalam kitab Ulumul Hadis atau lebih dikenal sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Okey. Semua nama kitab-kitab yang tadi disebutkan ni, semua tu manhaj mereka berbeza-beza. Mereka menulis tak ada satu manhaj yang sama dalam penulisan mereka. Akan tetapi bila datang je Ibn Salah, dia seolah-olah menjadi satu titik perubahan. Jadi Muqaddimah Salah menjadi rujukan selepas daripada itu. Menjadi satu iktimat kepada ulama-ulama selepas tu. Maka ulama-ulama selepas tu menulis syarah, menulis ikhtisar. Maksud mereka dah tak kurang dari itu mereka, kebanyakan mereka menulis sama ada syarah ataupun ikhtisar kepada Ibn Salah. Mereka dah tak menulis istilah-istilah yang baru. Mereka dah tak tulis dengan cara yang baru. Contoh kitab-kitab yang ditulis berdasarkan kepada
kitab Ibn Salah ialah Imam Al-Iraqi dalam kitab At-Taqyid wal Idahu Syarh Muqaddimah Ibn Salah. Begitu juga Ibn Kathir. Kalau yang Iraqi tadi syarah. Selain tu Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri, maksud penulis kepada Nukhbatul Fikr ni, ada menulis syarah kepada Muqaddimah As-Sulah yang dinamakan sebagai An-Nukat ala Kitab Ibn Salah. Begitu juga ada kitab yang menjadi mukhtasar. Mukhtasar maksudnya dia pendekkan maksudnya Ibn Salah menulis dia panjang lebar, ada 200-300 muka surat. Ikhtisar ni dia pendekkan benda tu. Dia maksudnya dia ambil benda-benda yang penting je, poin-poin je. Antaranya Ibn Kathir dalam Al-Ba'ith Al-Hadith Syarh Ikhtisar Ulum Al-Hadith. Begitu juga An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir. Dan Taqribun Nawawi ni ada satu syarah yang sangat panjang lebar oleh Imam Asyuti, iaitu At-Tadribur Rawi Syarh Taqribun Nawawi. So kita faham. Begitu juga ada nazam. Nazam maksudnya penulisan kitab tu dalam bentuk syair, dalam bentuk nazam syair oleh Al-Iraqi, iaitu Alfiyatul Hadith, ataupun kita kenal sebagai Alfiyah Al-Iraqi. Sebab Asyuti pun ada Alfiyah dia macam tadi aku tunjuk. Begitu juga Manzumah Baiquniyah pun Sara' ala hadha, maksudnya mengikut manhaj Ibn Salah ni. So sebab tu kalau kita baca Ba'ith Hadith atau baca Taqribun Nawawi, urutan dia sama dengan urutan yang dibawa oleh Ibn Salah. Okey. Akan tetapi Nukhbatul Fikr ni, manhaj penulisan Nukhbatul Fikr berbeza dengan Muqaddimah Ibn Salah. So Syekh Muhammad Bajarwi kata Nukhbatul Fikr ni seolah-olah adalah nuqtah tahawul, macam ni, titik perubahan yang baru dalam manhaj penulisan ilmu hadis yang kedua selepas Ibn Salah. Tapi kita kena faham kenapa beliau tulis dalam bentuk macam ni. Dan biasanya Nukhbatul Fikr ni yang dipegang oleh, boleh kata ramainya akan belajar berdasarkan manhaj Nukhbatul Fikr. Begitu juga macam stam. Kalau kita tengok dalam Nuzhatun Nazar, kebanyakannya ada dalam stam juga. Sama seperti apa yang disebut dalam Nuzhatun Nazar. Okey, sambung. Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahum al-muhimma min dhalika fa'ajabtuhu ila su'alihi raja' al-indiraj fi tilkal masalik. Okey, ini dia nak kata hadafut ta'lif, punca objektif penulisan dia. Kenapa dia tulis Nukhbatul Fikr? So ini sebab dia. Sebahagian saudaranya, sebahagian rakan-rakannya telah memintanya. Okey, tak silap aku pernah dengar satu faedah di sini. Imam Ibn Hajar menggunakan al-ikhwan mungkin untuk menutup keadaan siapa yang bertanya. Boleh jadi yang bertanya yang memintanya adalah anak murid dia. Memang anak murid biasa je minta kat syekh untuk buat satu talkhis atau apa. Akan tetapi sebagai macam rendah diri, rendah hati daripada Imam Ibn Hajar, beliau menggunakan kalimah ikhwan, maksud saudara, rakan, macam tu. An ulakhis, untuk aku menulis satu talkhis, aku mensimpulkan, aku mengambil apa sebahagian, aku memilih, macam tu lah. Ikhtartu an ulakhis untuk aku melakukan talkhis, melakukan pemilihan, untuk aku melakukan kesimpulan. Lahul muhim, apa yang penting, al-muhim, perkara-perkara yang penting, al-muhim min dhalika, iaitu apa yang penting, untuk aku mensimpulkan, untuk aku memilih perkara-perkara yang penting dalam mustalah hadis. Sebab tu kita akan tengok benda ni pendek sangat. Sebab dia sebab talkhis, dia bukan syarah. Sebab tu nanti Nuzhatun Nazar adalah syarah untuk menerangkan apa yang beliau sebut dalam Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr ni memang dia tulis dalam bentuk yang sangat-sangat pendek. Sangat-sangat, nak cakap mudah, dia punya uslub tu agak susah. Tapi untuk hafalan dia sangat-sangat mudah, insyaAllah. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka aku menulis Nukhbatul Fikr ini menjawab kepada permintaan mereka itu. So kita faham Nukhbatul Fikr ini ditulis merupakan sebagai mulakhas, maksud talkhis, maksudnya satu kesimpulan kepada
banyak ilmu hadis. Saya banyak istilah ilmu hadis. Sebab kalau kitab-kitab sebelum ni panjang lebar. So mungkin untuk orang ingat tu susah. So datang Nukhbatul Fikr, dia memudahkan untuk hafalan, memudahkan untuk kita ingat benda ni apa, benda ni apa. Dan mudah untuk mubtadi' lah. Okay. Fa'aqulu al-khabar imma an yakuna lahu turuqun bila adad muayyan. Ni insyaAllah esok. Sebab ni kita nak masuk pada mutawatir, masyhur dan sebagainya. So, insyaAllah dalam syarah kitab ni, aku akan iktimat kepada syarah Syekh Muhammad Bajarwi. Sebab apa? Sebab bagi aku tu lebih mudah. Sebab Nuzhatun Nazar dia agak panjang. Bahkan sini aku kata boleh jadi Nuzhatun Nazar tu adalah pada peringkat mutawassit. So kita macam tu lah, kita cukup dengan apa yang mudah lah dalam syarah Nukhbah. Mungkin tu je. Itulah kot. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Anggap tak ada. Naktafi bi'atal qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asqina insani faghfir lil ladzina amanu wa bis